Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana limpah taufik inayahnya Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk bertemu pada tahun yang baru ni, pada bulan yang baru, tahun yang baru, dengan wawasan yang baru. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan, kerahmatan, limpah kurnianya, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita dan dosa seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan, sebelum kita mula, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kita buat guru saya dan sahabat yang baru wafat pagi tadi, itulah Al-Fadhil Ustaz Adlan bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana seorang pakar dalam ilmu hadis, anak murid kepada ulama besar hadis di Jordan, itulah Syekh Syuaib Arnaud hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Yang mana beliau muda lah, muda lagi, baru 41 rasanya, umur dia 41, 42, 43. Jadi kita hadiahkan sama-sama Fatihah kepada beliau tuan-tuan. Semoga ada keberkatan dan juga semoga kita termasuk di kalangan orang yang mencintai hadis Nabi dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, satu benda yang bila meninggalnya orang-orang alim ni mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Akhir zaman ni Allah Taala akan angkat ilmu. Sahabat Nabi kata terangkatnya ilmu ni bukan dengan kita bangun pagi hilang ilmu tu daripada akal kita, tetapi hilangnya ilmu ni ialah dengan kematian orang-orang alim. Kematian orang-orang alim. Dan adalah suatu kesilap fahaman dan juga kekeliruan sebahagian manusia yang menganggap bahawasanya kita tidak perlukan ulama. Ini satu benda yang sangat berpenyakit, tuan-tuan. Kefahaman yang sangat salah. Kenapa? Ketika mana Nabi SAW, Nabi kata apa? Aku takuti dekat kamu. Saya tak ingat mata hadis ni macam mana, tapi lebih kurang Nabi kata aku takut kepada kamu nanti akan orang yang kehilangan ilmu, kan, lebih kurang macam itulah, auqamaqat. Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana ilmu boleh hilang sedangkan ada Al-Quran dan hadis? Kan ni argument orang zaman sekarang. Kita ada Quran, kita ada hadis, nak takut apa? Itulah juga argument yang para sahabat bagi kat Nabi, kan? Itu argument dia. Ada Al-Quran takkan sesat kot, kan? Ada hadis takkan sesat kot. Nabi kata apa? Al-Quran dan hadis tak cukup. Nabi kata orang yang memahami Quran dan hadis tu diperlukan. Sebab apa? Sebab kita belum tentu faham Quran hadis. Al-Quran dan hadis memang betul, tetapi kita itu yang belum tentu betul dalam memahami Quran dan hadis. Jadi zaman Nabi lagi, Nabi dah cakap kat para sahabat, kan, perlunya ada orang yang memahami.
Jadi siapa yang faham ni? Siapa yang mewarisi kefahaman ni? Kalau tidak para ulama. Sebab itu jangan rasa kita dah ada kitab dah cukup. No. Belum tentu. Berapa banyak kitab yang kita tak faham, tuan-tuan. Saya baca kitab Profesor Said Naqi Al-Atas. Kod nipis je. 40 muka surat je kot. 50 muka surat. Kecil je. Saiz kecil. Tapi saya baca satu bab tu 5-6 muka surat tu tak faham apa. Kan? Tak faham. Baca tak faham. Apa benda di situ ni kan? Tak faham. Bahasa Melayu, kau bahasa Inggeris ke bahasa Arab tak faham. Faedah lah juga kan. Maksudnya okey lah. Biasalah tu kan, tak faham bahasa, different language. Ini tak, kita tak ada knowledge tentang benda tu untuk akses kepada buku tu. Itu point dia. Jadi apatah lagi Quran dan hadis. Kita memerlukan ilmu yang sangat banyak untuk akses. Hanya untuk akses. Perlukan ilmu yang sangat banyak untuk support. Jadi semua itu telah dimudahkan oleh para ulama kita. Sebab tu kita beruntung, tuan-tuan. Kita masih ada beberapa ulama, tapi makin kurang lah. Makin kurang kan. Ulama terutama ulama yang tua-tua. Rahimahullah, saya sebut surat 11 kan. Betul bawah sekali. Jadi dia kata pengarang rahimahullah, qala Syekhul Musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin, wa qala wad dalilu huduthil a'radi musyahadatu taghayyuriha min 'adamin ila wujudin wa min wujudin ila 'adam. Dan dalil bagi baharunya alam ini, baharunya segala a'rad, okey, baharunya segala a'rad iaitu sifat ini, musyahadatu taghayyuriha, iaitu dapat dilihat, kita menyaksikan dengan mata kepala kita akan perubahan-perubahannya. Daripada apa? Min adamin ila wujudin, daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada ada. Wa min wujudin ila adam, daripada ada kepada tiada. Nah kan? Daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada ada. Kemudian daripada ada kepada tiada. Jadi itu perubahan. Baik. Jadi kalaulah kita dapati ada tiap-tiap yang baharu dengan tanpa ada pencipta, nescaya membawa kepada terberat suatu. Kan? Ini masalah lain. Okey, jadi poin dia apa? Poin dia ialah apa dalil baharunya sifat. Sebab macam ni, kita kena tengok atas balik lah. Kena tengok atas sikit tu. Dia kata dalil wujudnya Allah Ta'ala baharunya alam. Okay? Itu kan dia punya mukadimah dia. Dalil wujudnya Allah baharunya alam. Jadi dia kata bila baharunya alam itu menunjukkan bahawasanya perlu kepada ada yang membaharukan dia. Maka kita kata tak mungkinlah dia ada dengan sendiri kecuali ada yang membaharukan dia. Iaitu semua orang faham. Okey, dia tak payah bincang banyak-banyak. Orang faham. Baik. Tetapi yang dibincangkan kat bawah ni apa dia? Macam mana kita tahu alam tu baharu? Ni dia sebut ni. Kita tahu alam ni baharu, maksud alam ni apa? Selain Allah Ta'ala tu alam lah. Kita, langit, bumi, air, udara, semua benda yang kita nampak ni kan, cahaya dan sebagainya ni, meja ni ke apa ke. Kita kata apa? Seluruh alam ini dia melazimi mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Dia melazimi sifat-sifat baharu. Min harakatin aw sukun, daripada gerak ataupun diam. Aw ghairihima, dan selain daripada gerak dan diam. Okey, banyaklah sifat-sifat baharu tu. Okey, sifat-sifat baharu ni banyak. Antaranya ialah apa? Gerak dan diam. Wa mulazimul hadithi hadithun. Itu kaedah. Dan apabila kita melazimi sesuatu yang hadis, maka kita juga ialah hadis. Ni nama dia lazim malzum, tuan-tuan. Ni kaedah lah, kaedah dalam berfikir. Maksudnya apa? Lazim daripada sesuatu tu dia bersifat dengan baharu, maka benda yang bersifat dengan baharu itu juga kita panggil dia baharu. Okey? Baik, contoh, kita ni macam mana kita tahu kita baharu ke tak baharu? Kita kata sebab ada sifat-sifat baharu kat kita, maka kita ini baharu. Kita ni tak susah sangat nak tahu kita baru, sebab kita tahu kita baru ada sebab mak bapak kita kan. Kita nampak. Masalahnya apa? Masalahnya ialah pada alam ni. Okey, pada alam, maksudnya contohlah bumi. Sebab kita kata tak ada orang yang hidup pada waktu bumi ni diciptakan. Kan tu isunya. Jadi macam mana kita tahu bumi ni ada bumi ni ada permulaan, kan? Baru diciptakan.
Jadi walaupun ialah even secara sains benda tu dibuktikan, tapi ulama dulu tak bahas lah secara sains kan, ada Big Bang ke apa tu, tak adalah, ulama tak bahas. Ulama kata apa bukti bumi ni ialah benda baru? Kita kata sebab bumi ini bersifat dengan sifat baru. Apa antara sifat-sifat baru? Ialah bergerak dan juga diam. Okay? Sifat-sifat baru ni apa? Bergerak dan diam. Antaranya lah dia berubah. Tu point dia. Berubah. Jadi kita tengok bumi ni dia berubah-ubah. Ada waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siang. Ada waktu malam. Ada waktu bulan dekat sini, ada waktu bulan dekat sana. Kan bumi bergerak. Betul? Jadi dari situ kita tahu bahawasanya ada perubahan. Bila dia berubah, maksudnya dia itu benda yang baru. Sebab ialah berubah. Kan perubahan, changes ni benda baru. Sebelum ni tak ada, sekarang ada. Kan baru. Sebelum ni bergerak, sekarang diam. Sekarang diam, nanti bergerak. Kan. Jadi perubahan-perubahan ini ialah benda yang baru. Barulah sebab baru bergerak, tadi diam. Kan? Baru diam, tadi gerak. Jadi kan benda tu benda tu baru. Baik. Jadi bila sesuatu itu dia ada sifat yang baru, maka yang bersifat dengan baru itu juga dipanggil baru. Itu point dia. Baik. Jadi dia kata apakah dalil pula yang mengatakan sifat-sifat ini ialah baru? Yang itulah yang dia bawa kat bawah ni, bahawasanya dia tu berubah-ubah. Saya dah bawa lah point dia kat atas tu tadi. Cumanya nak kata secara mudah macam tu dia punya kaedah. Okey, alam ini bukti adanya Tuhan baharu alam. Sebab apa baharu alam? Kita kata sebab bila dengan baharunya alam ini ada Tuhan, sebab bila dia baharu, maksudnya ada yang membaharukan dia, maksudnya ada yang menciptakan dia, maka yang menciptakan dia tu ialah Tuhan, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan yang akan timbul ialah apa? Macam mana kita tahu alam ni baharu? Jawapan kita ialah apa? Sebab dia bersifat dengan sifat-sifat baharu. Iaitu antaranya gerak dan diam. Antaranya gerak dan diam. Dan banyak lagi lah dia sebut dalam syarah-syarah, dia sebut apakah contoh-contoh benda-benda baharu ni. Dan kita juga dah bahas dah benda-benda baru ni dekat muka surat belakang tu, muka surat 9. Muka surat 9 tu kan. Dan muka surat 7 tu. Mengambil ruang, ada saiz, ada kecil, ada besar, ada arah. Kan? Tu semua benda barulah. Ada masa, ada tempat. Tu semua benda baru. Okey. Jadi kita kata alam ini bersifat dengan sifat macam tu. Bumi ni besar tak? Besarlah dengan dibandingkan dengan bulan, kan? Kan tu perbandingan dia. Besarlah. Tapi matahari besar lagi. Jadi dia ada saiz. Okey. Jadi bila ada saiz, maka dia benda yang baru. Baik, saiz tu kita payahlah sikit nak hujahkan kebaharuan dia tu. Yang biasa ulama bagi contoh yang mudah untuk kita, sebab kita nampak ialah berubah. Benda yang gerak dan diam. Kenapa? Sebab sesuatu tu dia tak boleh lari sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Tu je. Okey, dia tak akan lari daripada yang kedua. Yang ketiga tak ada. Dia gerak ataupun dia diam. Baik. Jadi bila dia kata macam tu, sebab itulah dalil kedua ni dia kata harakatin wa sukun. Salah satu daripada kedua atau selain daripada duanya lah. Yang kita panggil apa? Yang kita panggil sebagai sifat-sifat baru. Baik. Jadi sekarang kita kata bila sesuatu tu, dia kata wa mulazimul hadithi hadithun, bila sesuatu tu bersifat dengan sifat yang hadis, maka dia juga hadis. Itu tandanya alam ini hadis. Baik. Orang akan argue lagi sekali. Orang akan tanya apa? Macam mana awak tahu sifat ni baharu? Mana tahu sifat ni qadim? Kan? Kan? Tu perbahasan dia. Sebab itulah dia bawa dalil yang ketiga kat bawah ni. Dalil baharunya segala sifat-sifat ini, kita lihat dia berubah-ubah. Itu saja. Faham? Sebab bila dia berubah, maka itu tanda dia baru. Sebab qadim tak berubah. Sebab tu kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala tak berubah. Sebab itulah semua hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang menunjukkan kepada perubahan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ulama sama ada takwil ataupun tafwid. Itu je. Ulama tak ambil makna zahir. Antara hadis yang famous apa dia? Hadis yang orang biasa gunakan untuk menceritakan tentang kelebihan kita ni qiyamul lail dan juga tahajud, kan.
Dalam hadis itu sebut Allah Subhanahu Wa Taala nazala, kan, nuzul, turun. Okey, jadi Allah Taala turun dari mana? Okey, Allah Taala turun dari, jadi turun itu bermaksud apa? Kalau nazala dengan maksud turun, maksudnya dari atas ke bawah. Sedangkan kita tahu Allah Taala tak duduk kat langit. Dan kalau Allah Ta'ala turun dari atas ke bawah, di tempat kita, di tempat lain, Allah ialah dari bawah ke atas. Faham? Kan bumi ni kan bulat. Kecuali tuan-tuan ni geng flat earth lah. Tu saya tak dapat nak tolong lah kan. Okay, tu bincang lain lah. Kita kata, kita pegang konsep bumi ni bulat. Kalau Allah Ta'ala turun ke sini, maksudnya Allah Ta'ala dari bawah ke atas. Di bawah, kan? Di bawah, contoh sini Malaysia kat sini, kan? Kalau Allah Ta'ala turun dari sini ke sini, yang kat bawah ni, maksudnya Allah Ta'ala bukan naik ke dia, Allah Ta'ala turun daripada dia naik ke atas, kan dia perspektif. Macam itulah keadaan bumi ni. Jadi hadis tu memang ulama kita takwil. Ulama kita kata tak boleh difahami. Allah Ta'ala tak berubah, sebab nuzul, naik, turun ni ialah sifat makhluk, sifat baharu. Sebab berubahlah, dulu kat atas, sekarang kat bawah. Dan ulama kita kata apa? Kenapa mustahil turun? Sebab malam ni, sepertiga malam ni, dia berlaku pada setiap masa di seluruh dunia. Okey, katakanlah sekarang kat mana yang tengah sepertiga akhir malam? Kat mana? Jepun kot? Wallahualam. Jepun? Lebih kurang kan? Kita dengan Jepun beza berapa jam? Sejam je? Oh ya? Tengah-tengah laut Atlantik lah kan? Pasifik, Atlantik sebelah ni Atlantik kan? Atlantik ke Pasifik, lantar lah tuan-tuan. Buka lah peta masing-masing. Okey? Dekat tengah laut tu lah, tengah, ataupun California lah, tengah malam. Tak, dia orang tengah siang lah. Okey? Tengah laut. Okey? Laut Cina Selatan tu ke depan sikit. Okey. Jadi tengah malam, kan? Tengah malam. Kita apa pula? Betul lah. Dia orang dah nak siang lah kan? Dia orang siang dulu, depan ni lah tengah malam. Ialah US lah, US. Okey, baik. Katakanlah mana ada satu tempat lah sekarang tengah sepertiga malam, betul tak? Ya, kita macam tu lah. Baik, bila dia beralih siang, kawasan sebelah dia pula 1/3 malam, kan? Betul tak? Bila kawasan tu habis sepertiga akhir malam dia, kawasan lain pula sepertiga akhir malam, maka kita kata Allah Ta'ala tak pernah naik pun. Allah Ta'ala sentiasa ada kat bumi. Mana pernah naik? Dia sebab sepertiga malam tu sentiasa berlaku kat dunia ni, kat bumi ni. Jadi habis tu hadis tu macam mana? Kan tak boleh faham. Jadi sebab tu ulama kita kata apa? Dia ialah sifat baru, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat baru. Boleh? Itu dalam bab lain lah. Cuma kita nak bagi tahu apa? Musyahadah ni, kita tahu sifat-sifat ni baru dengan apa? Kita nampak perubahan dia. Daripada ada kepada tiada. Sekarang tak ada siang. Lagi ada pula siang. Nampak berubah. Jadi bila bumi ini bersifat dengan sifat-sifat baru, maka bumi ini juga baru. Bila dia baru, maka dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sudah pastilah dia ada pencipta. Itu point dia. Di situlah bawa kepada dalil adanya Tuhan, tuan-tuan. Boleh? Baik. Khalas, selesai. Wa amma burhan wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadima lakana haditha fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamud dawru awit tasalsul. Ni masalah lain. Jadi dia kata apa? Dia kata adapun bukti wajib kidam bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Sekiranya dia bukan qadim, sudah pastilah dia baru. Okey, kita kata sesuatu yang wujud ni tak lari dari dua, tuan-tuan. Sesuatu yang wujud, yang ada ni, dia ada. Yang ada lah, tak kira kita atau Tuhan. Dia sama ada dua. Okey? Sama ada dia ni kidam, tidak ada permulaan, atau ada permulaan. Dia tak ada yang ketiga. Dan seterusnya, tak ada. Kalau boleh fikir yang ketiga, memang power lah, memang tak ada. Akal kata dia inhasara, kan? Inhasara. Memang dia tersimpan, dia terangkum dalam dua je, dua jenis je. Sesuatu yang wujud ni dia dua je. Sama ada dia ni qadim
Tidak ada permulaan atau dia ada permulaan. Itu je. Baik. Sekarang kita kata kalau Allah Ta'ala tak qadim, dia tidak sedia kala, dia punya kewujudan ada permulaan, maka ketika itu dia ialah baharu. Okey? Dia ialah baharu. Bila dia baharu, dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Kan dia balik pada macam yang kita bahas dekat dalil wujud tadi. Kan kita kata alam ini baharu, bila dia baharu dia memerlukan kepada yang membaharukan dia, iaitu dia memerlukan kepada pencipta dia. Ketika itu kan masalah. Baik. Jadi dia kata bila dia berhajat kepada yang membaharukan dia, dia akan melazimkan apa? Daur dan tasalsul. Okey. Daur dan juga tasalsul. Baik. Daur ni apa? Daur ni maksudnya berpusing-pusing. Okey. Daur ni maksudnya apa? Daur ni maksudnya berpusing-pusing. Macam ni. Saya bacalah syarahan dia kan. Supaya tuan-tuan boleh ambil faedah lah. Ni syarah pengarang sendiri. Pengarang dia tulis matan kan. Lepas tu dia tulis syarah. Ini saya baca syarah dia. Jadi pengarang dia kata apa? Maknanya bahawa apabila sabit wujudnya Ta'ala dengan bukti-bukti yang telah lalu, iaitu berhajat segala yang ada semuanya kepadanya subhanahu, maka wajib baginya subhanahu oleh kidam. Subhanahu wa ta'ala akan kidam. Baik. Buktinya bahawa sekiranya dia bukan seorang yang kidam, qadim, tentu dia adalah yang baru, kerana wajib tersimpan setiap yang wujud pada kidam dan baru. Ini saya sebut tadi tu. Maksudnya sesuatu yang wujud dia tak ada yang lain. Sama ada awak qadim ataupun baru. Baik. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tidak qadim, maka dia baru. Baik. Apa masalah kalau dia baru? Maka bila ternafi wujud satu daripada keduanya, tertentu yang lain. Bila kita nafikan qadim, maka dia akan jadi terus. Automatik dia ialah baru. Dia ialah hadis. Bila kita nafi je dia ialah hadis, maka automatik dia akan jadi yang satu lagi. Dia tak boleh. Dia tak kidam, dia pun tak baru. Dia apa? Entah kan. Dia tengah-tengah. Boleh tengah-tengah. Tak ada tuan-tuan. Okey. Dia sama ada baru ataupun dia tak ada permulaan. Qadim. Khalas. Dia tak ada yang ketiga. Okey. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada yang CP-CP. Tak ada. Okey. Dia tak ada kategori yang seterusnya. Dia dua kategori je. Baik. Keduanya. Dan baharu di atas Tuhan kita Jalla wa'azza adalah mustahil, kerana ia melazimkan ada baginya orang yang membaharukan dia. Kalau kita kata dia baru, of course lah ada yang membaharukan dia, ada yang mencipta dia, kan? Baik. Apa masalah kalau ada yang menciptakan dia? Dia kata apa? Kerana apa yang kamu ketahui pada baharu alam, yang kita dah bahas lah. Pada baharu alam tu perlu pada pencipta, kan? Kemudian yang membaharukannya itu tidak dapat tidak bahawa dia itu seumpamanya, maka adalah dia juga baru. Jadi baginya juga orang yang membaharukan. Lazim juga pada yang membaharu ini apa yang lazim pada yang sebelumnya daripada berhajat orang yang lain, berhajat orang yang membaharukan kepada yang lain. Seperti inilah. Hakadha. Maksudnya apa macam ni? Kalau kita kata Allah Ta'ala juga ada yang membaharukan, ini ya kefahaman adalah seorang lawyer tu kan. Dia kata apa? Allah Ta'ala, kita tahu setiap benda yang ada yang menjadikan, maka Allah Ta'ala pun ada yang menjadikan. Itu kan kaedah dia. Baik. Secara asal mula-mula tu betul kan, tapi bila nisbah ke Allah Ta'ala tak betul lah. Ulama bahas. Ulama kata kalau Allah Ta'ala tidak qadim, maksudnya ada yang menciptakan Allah Ta'ala. Yang menciptakan Allah Ta'ala itu juga pasti sama macam Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dia pun diciptakan juga. Kalau dia diciptakan juga, maksudnya dia diciptakan oleh orang yang sama level macam dia juga. Maksudnya yang nak menciptakan dia itu pun diciptakan juga. Nampak? Hakadha. Berterusanlah macam tu. Maksudnya, katalah Tuhan A. Tuhan A ni ada sebab diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B ni pun dia tak mungkin ada kecuali diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C ni pun dia tak mungkin ada kecuali diciptakan oleh Tuhan D. Dan begitulah berlanjutan. Hakadha, seterusnya. Ke belakang pun dia takkan selesai. Baik. Di sinilah dia kata, maka jika terhad bilangan itu lazim oleh daur. Jika yang kembali ke belakang tu ialah terhad, maka dia akan jadi daur. Terhad ni maksudnya apa? Kita kata tak, dia sampai 3 je. Okey, kita katakan Tuhan A diciptakan Tuhan B. Tuhan B diciptakan siapa? Tuhan C. Sampai C je. Habis tu C ni diciptakan siapa?
Kita kata dah, dia tak ada, Tuhan D tak ada. Tapi sebab dia perlu kepada pencipta juga, dia akan kembali kepada A balik. Ini yang jadi putaran tu, kitaran daur. Okey, yang ni yang jadi daur. A jadikan B, A dijadikan B, B dijadikan oleh C, tapi C dijadikan oleh A. Boleh terima? Tak boleh terima. Seolah-olah nak cakap macam apa? Contoh saya Muhammad Hazim bin Haznan bin Husin, tapi Husin tu anak saya. Macam mana? Boleh terima tuan-tuan? Gila ke apa? Tapi saya teringin lah nama anak saya Husin kan. Husain kan, anak cucu Nabi kan. Tak ada anak lagi lah setakat ni kan. Jadi kalau tapi Husain yang ni tak sama lah dengan Husain yang tu. Betul? Walaupun nama sama, tapi tak sama lah. Kalau tidak, atuk saya dalam masa yang sama, dia ialah anak saya. Macam mana? Jadi kita kata daur ni mustahil. Itu kalau bilangan dia terhad. Kalau bilangan dia berlanjutan, ni dia sebut. Sekiranya tidak terhad, itu dan ada sebelum setiap muhdis yang lain sebelumnya lazim oleh tasalsul, iaitu beratai-ratai tak ada penghujung. Ia juga mustahil kerana membawa kepada terhenti apa yang tidak mempunyai penghujung baginya. Demikian juga itu juga tidak diterima akal. Maksudnya apa? Macam saya pernah bagi contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah kan. Maksudnya macam ni, kalau tak ada penghujung, dia jadi macam ni, awal pun tak ada. Kalau hujung tak ada, awal pun tak ada. Contoh, saya nak pergi pasar kan, itu intention awal. Saya nak pergi pasar, saya tak pergi lagi ni, tapi saya nak pergi pasar. Tapi saya punya condition nak pergi pasar ialah kalau Tuan Haji kita pergi pasar. Saya kata, Tuan Haji nak pergi pasar lah, jom pergi dengan saya nak pergi pasar lah. Kalau Tuan Haji pergi, saya pergilah. Kalau Tuan Haji tak pergi, saya malas nak pergi. Baik, Tuan Haji pun kata boleh. Kalau Tuan Haji ni pergi pasar. Tuan Haji ni pula kata saya boleh pergi pasar kalau Tuan Haji sebelah tu pergi pasar. Tuan Haji sebelah tu pula kata boleh kalau Tuan Haji sebelah pergi pasar. Tuan Haji sebelah pula kata boleh kalau Tuan Haji yang ni pergi pasar. Yang ni pun seterusnya kan. Dan tak berhenti, semua itu bersyarat kan. Nak pergi kena orang lain pergi, nak pergi. Baik, persoalannya apa? Kalau macam tu, bila saya pergi pasar? Kalau tak berhenti, bila saya pergi pasar? Pergi pasar tu tak akan berlaku. Nampak? Pergi pasar tu tak akan berlaku. Maka begitulah juga kalau Tuhan tu tasalsul, maka alam ni tak ada. Sebab yang Tuhan yang first tu pun dah tak ada dah. Dan yang nak dipanggil Allah Ta'ala tu tak ada. Sebab Tuhan yang nak ceritakan dia pun tak berhujung. Jadi, yalah. Bila dia nak diciptakan? Kalau tak ada penghujungnya. Boleh? Sebab tu kita kata mestilah hujung. Ni. Dia tu last sekali tidak. Dia tu tidak dijadikan oleh siapa-siapa. Dia itulah Qadim. Dia itulah Allah Ta'ala. Tak kisahlah kan. Kalau kita kata ada Tuhan tu, kita kata kalau lah ada. Kita kata yang hujung, yang Qadim itulah Allah Ta'ala. Boleh? Itu maksud tasalsul. Boleh Baik, khalas, selesai. Dan ada pun bukti bagi wajib baqa. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-'adam lan tafa anhu al-qidam likauni wujudihi hina idzin jaizan la wajiban wal jaiz la yakunu wujuduhu illa hadithan kaifa wa qad sabaqa qariba wujubu qidamihi ta'ala wa baqa'ihi. Ada pun dalil bagi baqa. Bukti bagi baqa apa dia? Wajib baqa Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran. Apa dalil dia? Dia kata kerana sekiranya ada kemungkinan dia itu diekori oleh Adam, turu'ul Adam, yalhaqahul Adam. Okay, kedatangan Adam, kedatangan ketiadaan kepada wujud dia. Maksudnya ada nanti itu dia tak ada. Tu. Kalau boleh jadilah macam tu, dia kata apa? Ketika itu nescaya ternafi sifat kidam daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kerana wujudnya ketika itu harus, bukannya wajib. Sebab benda yang boleh ada boleh tak ada ni, dia tu ialah benda yang harus. Sekarang kita dah bahas benda harus, akal ni apa? Benda yang akal boleh terima dia ada, akal juga boleh terima benda yang tiada. Kalau dia tu wajib, akal kata dia tak boleh tiada, dia mesti dia mesti ada. Itu kan point dia. Baik. Jadi bila dia mesti ada, mestilah dia kidam. Kalau dia boleh tidak ada, maka ketika itu ternafilah sifat kidam daripada dia.
Dan harus itu tiada ada wujudnya kecuali baharu. Kaifa, bagaimana ia berlaku? Sedangkan baru je kita berlalu, kita kata apa? Wajib kidam kepada Allah Ta'ala. Nampak susunan dia punya hujah dia. Kita baru kata Allah Ta'ala kidam. Tiba-tiba kat sini kita kata Allah Ta'ala tak wajib kekal. Allah Ta'ala boleh lah satu masa nanti dia mati ke, kita dah masuk syurga semua. Dia set lah sistem supaya kita hidup lama-lama, lepas tu dia mati. Boleh? Macam mana pula? Sedangkan kita kata wujud dia tu wajib. Wajibul wujud kan. Kewujudan dia tu wajib. Apa maksud wajibul wujud? Maksudnya dia tak boleh tidak ada. Abadan, selama-lamanya kan. Sejak azali dan abadi. Kan? Tak ada satu interval, time interval pun yang Allah Ta'ala tak ada. Walaupun Allah Ta'ala bukan dalam masa, kita kata tak ada, kita tak boleh brain kan. Akal kata Allah Ta'ala mesti ada. Tu point dia. Okay? Akal tak boleh terima Allah Ta'ala tak ada. Kalau tiba-tiba dia boleh tidak ada, ketika itu ternafi juga dia punya kidam. Sebab ketika itu dia benda yang benda yang baru. Benda yang kita sebut, dia sama ada wajib ataupun harus, tu je. Kan? Dia sama ada wajib atau harus. Sebab mustahil memang tak ada kan. Benda yang ada ni, tadi kita kata benda yang ada ni ialah sama ada qadim atau baharu. Sekarang ni benda yang ada ni juga dia sama ada wajib ada ataupun dia harus ada. Jadi kalau dia tak wajib ada, dia harus ada. Ternafi. Bila sabit satu, ternafi yang satu lagi. Bila nafi satu, tersabit satu lagi. Jadi bila kita menafikan kewajipan kepada kewujudan Allah, maka sabit dia baru. Bila dia baru, maka dia ada pencipta. Sedangkan baru je kita sebut tadi, bahawasanya dia tu qadim, tidak ada yang mencipta dia. Boleh? Tu qadiyah akliyah lah. Okay? Tu qadiyah akliyah. Boleh? Baik. Dapat ke ni tuan-tuan? Saya cakap laju kan? Dapat ke? Ni malam-malam Jumaat ni. Boleh kot kan? Nanti kita slow-slow lah. Baik. Wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fali'annahu law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha wa dhalika muhal lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Baik, dia kata apa? Adapun bukti wajib bersalahannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala yang baru. Kenapa? Kerana sekiranya dia menyerupai sesuatu daripadanya, nescaya dia baru seumpamanya, yang demikian mustahil. Kerana apa yang engkau ketahui sebelum ini adalah wajib kidamnya Ta'ala dan baqa'nya. Okey? Jadi di sini dia bawa dalil, dia bawa sekali lagi lah. Hujah dia mudah je. Kalau kita kata Allah Ta'ala baru, lain macam bunyi beduk tu kan. Okey? Azan dulu. Saya kita sambung insya-Allah. أشهد أن محمدا رسول
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid salatin qa'im. Ati Muhammadin wasilatan tarafana wa syarrul rajata 'adata rafi'a. Wa ba'ath maqama Mahmudin alladhi wa'adahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi dia kata dalil Allah Taala ni wajib bersalahan dengan segala yang baru. Baik. Jadi kita dah kata di awal tadi, di awal sifat wujud tadi, dalil ni ialah apa? Kalau ingat lagi dalil yang kedua, dalil baharunya alam ni, dia punya kaedah dia apa? Bila sesuatu dia ada sifat baru, maka bila dia lazim sifat dengan sifat-sifat baru, maka dia juga baru. Jadi kalau Allah Ta'ala boleh ada satu sifat baru, maka dia itu juga baru. Sedangkan tadi baru je ke atas kita mengatakan Allah Ta'ala tu kidam. Itu kaedah dia. Okay? Jadi kita kata apa? Bila sesuatu melazimi benda yang baru, maka dia mana-mana aspek benda yang baru. Mana-mana aspek tahayyuz, mengambil tempat, ni benda yang baru. Kan ada sebahagian orang dia kata Allah Ta'ala kidam, tapi Allah Ta'ala boleh sifat baru ni, kan masalah. Kan kita dah masuk dalam bab yang mustahil kan. Benda yang mustahil apa? Mustahil kepada Allah Ta'ala bab mumatsalah lil hawadis, sama dengan benda baru. Apa antara sama dengan benda baru? Allah Ta'ala tahayyuz. Allah Ta'ala mengambil ruang dan tempat. Mengambil sedikit ruang daripada beberapa kadar daripada ruang kan. Macam kita lah, kita ambil lebih kurang berapa tuan-tuan? 70 cm daripada ruang lebar kita kan. Contoh saya duduk sini, tak ada orang dah boleh duduk kat sini. Kalau orang duduk kat sini, maksudnya dia duduk atas saya, dia bukan duduk dekat tempat yang saya duduk. Kan? Kita sebab ruang ni kita dah ambil space ni kan, kita dah ambil. Baik, kalau Allah Ta'ala juga ambil space dengan contoh apa yang dikatakan oleh sebahagian orang-orang yang salah, iaitu apa? Allah Ta'ala duduk di atas arash, maksudnya Allah Ta'ala mengambil ruang. Ya, gitu. Benda tu tak mungkin. Sebab apa? Mengambil ruang itu sifat makhluk. Kan? Mengambil ruang itu sifat baharu. Kalau Allah Ta'ala mengambil ruang juga, maka Allah Ta'ala juga baharu. Seperti mana baharu yang lain, maka Allah Ta'ala boleh ada aspek-aspek baharu yang lain. Sedangkan kita kata Allah Ta'ala kidam, dia bukan baharu. Dan dalil yang kedua tadi tu, sifat yang kedua, iaitu dalil tentang kidam. Di situ masalah. Sebab tu masalah kidam ni dipertikaikan oleh sebahagian orang. Dan sebab dia tak boleh terima benda tu. Sebab dia akan menjatuhkan hujah-hujah dia yang lain. Boleh? Sebab tu tuan-tuan, mustahil Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan salah satu daripada sifat baru. Antara masalah ialah ni lah, mengambil ruang tu kan. Sebab apa? Sebab ada ayat Quran, sebab tu isu dia. Dan diorang faham ayat tu secara literal. Kita dalam kitab kita ni, kalau kita tengok kan, muka surat 9, 7 tu, satu baris je kan. Bi ayakuna jirma ay ta'khudhu dhatuhu al-aliyah qadran min al-faraq. Dua baris lah kita kata kan. Dua baris. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia tulis dalam kitab dia At-Ta'sis Taqdis. Satu kitab, nipis je kitab tu kan. Tapi dia bahas tentang mustahilnya Allah Ta'ala mengambil ruang ni 70 muka surat. Kita satu baris je kan. Dia bahas Allah Ta'ala mustahil ambil ruang ni 70 muka surat. Dengan 8 dalil, dan semua dalil-dalil tu dalam 70 muka surat. Jadi panjanglah pembahasan dia tu, kita tak masuklah kepada poin-poin dia tu kan. Cuma nak bagi tahu apa, mustahil Allah Ta'ala sama dengan mana-mana benda yang baharu, mana-mana aspek benda yang baru ataupun kelaziman baru. Boleh? Baik. Wa amma burhan wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani wala ma'nawiyati wa maulana jalla wa azza
yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin. Jadi ini dia perincikan. Kalau tuan-tuan ingat dalam kitab kita yang sebelum ni, kitab Aqidatul Hafidah, dia sebut juga dalil ni. Dia kata apa? Dalil bukti Allah Ta'ala ni mesti qiyamuhu binafsih, berdiri dengan diri dia sendiri. Maksudnya apa? Fali'annahu, kerana sekiranya Allah Ta'ala lawihtaja ila mahal, jika Allah Ta'ala memerlukan kepada tempat, nescaya dia ialah sifat. Itu je yang dalam Akidah Hafidah, kalau tuan-tuan ingat. Sampai sini je. Satu baris ni je. Lakana sifatan. Dia tak syarah kenapa dia tak syarah di situ kenapa kita kata dia macam sifat. Okey, yang ni dia tambah sikit. Dia kata apa? Wasifat la tattasifu bi sifatil ma'ani, dan sifat tidak bersifat dengan segala sifat ma'ani, wala ma'nawiyah, dan juga tidak sifat ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima, sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat, kedua sifat tersebut, ma'ani dan ma'nawiyah, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Okey, falaisa bisifatin. Oleh kerana itu Allah Ta'ala bukan sifat. Macam ni tuan-tuan. Okey, ni kain ni kan, kain ni. Ni lah jubah saya ni. Jubah saya ni ialah zat. Okey, jubah saya ni ialah zat. Warna putih ni ialah sifat. Okey, warna putih ni ialah sifat. Warna putih ni dia tak boleh ada sifat lain, sebab dia ialah sifat. Yang boleh bersifat ialah baju saya ni, jubah saya. Baju saya ni dia sifat, saya pun tak tahulah apa pula sifat dia kan, payah agak tu. Dia punya sifat dia ialah dia lembut lah kot kan. Dia kain, dia tak panas kan, tu sifat. Dia senang iron, contohnya. Okey, senang iron tu dia tak boleh ada pada putih. Faham tak? Bentuk baju bentuk apa? Segi empat lah kan, boleh lah. Okay. Segi empat tu ialah sifat. Dia bukan putih yang segi empat. Yang segi empat apa? Baju. Nampak tak? Jadi kalau Allah Ta'ala dia memerlukan kepada tempat, ketika itu dia bukan sifat. Dia bukan zat, dia ialah sifat. Sedangkan kalau dia sifat, maka dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ni. Ketika itu ternafilah bahawasanya Tuhan ini semata-mata sifat ketuhanan saja. Sebab ada agama, ada pegangan yang menganggap Tuhan ni hanyalah satu sifat. Okey, yang mana dia boleh masuk dalam diri makhluk-makhluk dia, kemudian diri makhluk itulah jadi Tuhan kan. Itu kan kefahaman yang tak betul. Itu masalah dia. Boleh? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya habiskan masalah qiyamuhu binafsi ni. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dan sekiranya dia berhajat kepada yang menjadikannya, nescaya dia baru. Kan itu maksud qiyamuhu binafsi, menafikan dua benda. Allah Ta'ala tak perlu tempat, Allah Ta'ala tak perlu pencipta. Kalau dia perlu tempat, dia ialah sifat. Kalau dia sifat, maka dia tak mungkin bersifat dengan sifat ma'ni. Sedangkan kita kata dia ada qudrah, dia ada iradah dan segala sifat-sifat yang lain. Itu pertama. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menafikan dia tidak memerlukan kepada yang menciptakan dia. Itu poin dia. Sebab kalau dia memerlukan kepada pencipta dia, maksudnya ketika itu dia ialah baharu. Sedangkan baru je kita bincang tadi, dia wajib kidam. Macam mana dia baharu pula? Jadi ternafilah Allah Ta'ala perlu kepada pencipta. Mudah je. Cuma benda ni ialah dia kena selalu ulang. Itu poin saja. Okey. Saya baru kuliah dekat Gombak kemarin. Saya sebut lah sebab saya mengajar fiqah kan. Mengajar kitab kecil juga lah, macam ni kecil, kitab Safinatun Najah. Saya kata mungkin tuan-tuan rasa boring kan baca kitab kecil-kecil ni kan. Sebab dia tak adalah macam kitab besar. Ada orang, ustaz, apa barang kitab kecil-kecil kan. Kami ni at least kitab Al-Um lah Imam Syafi'i kan. Boy, kan. Baik tuan-tuan, para ulama kita kan, ulama, ada seorang ulama hadis saya tak ingat, Syekh Nuruddin Aitir atau Syekh Muhammad Awamah. Dia kata apa? Saya belajar dengan guru saya, Matan Baikunia.
Tuan-tuan tahu matan Baikunia, matan mustalah hadis? Siapa pernah dengar? Siapa tahu? Tak biasa kan? Okay. Matan Baikunia ni kecil je. Dia tu dalam bentuk syair sebanyak 34 syair. Jaranglah syair banyak tu je tuan-tuan. Syair ilmu ni biasa 1000 bait tu biasa. Contoh macam Alfiah Ibn Malik, Alfiah Iraqi, kan? Matan Zubat, matan dalam fiqah kan? Ataupun paling tidak pun ratus lah. Macam Jawharat Tauhid yang dihafal di pondok-pondok. Tapi matan Baikunia ni 34 bait je. Sikit, sehari mengaji boleh habis tuan-tuan. Bukan sehari lah, 2 jam pengajian boleh habis. Dah 2 jam teruk sangat lah. Sehari lah, buat daurah sehari kan, boleh habis. Setengah hari. Tapi saya tak ingat Syekh Nuruddin Itir atau Syekh Muhammad Awamah ni, dia kata apa? Saya belajar dengan guru saya kitab kecil ni, yang 34 bait ni, tak ada apa sangat pun. Dia just overview je tentang mustalah hadis. Pun dia kata apa? Kami ulang sebanyak 40 kali. Kami ulang sebanyak 40 kali. Kitab kecil. Dan Imam, saya sebut dekat jemaah agak, saya kata apa? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ni kalau maksudnya belum betul ngaji lah. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ni bila dia mengaji sesuatu masalah, dia akan ulang masalah tu. Maksudnya kalau baca kitab lah, contoh macam ni kan, wa amma burhanu wujubihi wahdaniyah lahu ta'ala fali annahu lam yakun wahidan lazima an la yujada syai'un minal alam li luzumi ajzihi hina izin. Dia akan ulang berapa kali? 1000 kali. Dia akan ulang 1000 kali. Tu. Lepas tu saya kata apa? Itulah beza kita dengan ulama lah. Sebab tu mereka ulama dan kita ialah kita. Tu kan tu point dia. Betul. Himmah kita dah hilang lah. Cuma tu saya sebut, dia kena ulang-ulang lah. Kena ulang, selalu ulang, bagi kita biasa tuan-tuan. InsyaAllah dia akan faham. Lepas tu guru saya kat madrasah, dia mengajar kat madrasah, dia kata apa? Kadang-kadang ada student baru ngaji setahun kan, dah nak berhenti madrasah, dah berhenti pondok. Dengan alasan apa? Tak faham. Ya memanglah. Awak baru setahun ngaji, tak faham tu normal. Kalau faham tu hebat. Kalau tak faham kan, tuan-tuan baru first time mengaji tauhid, tak faham kan, tu normal lah. Kalau faham, Masya Allah, power betul. Kan? Power betul kan. Jadi tak faham tu normal. Tapi kita dah buat tak usaha untuk faham. Kan tu, guru saya selalu tegur lah. Kita, dia kata, Ustaz, susahlah nak menghafal Ustaz. Dah, awak dah buat ke usaha menghafal? Dah baca berapa kali? Baru baca sekali. Baru sekali memang tak boleh lah menghafal.